عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا مخلصين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى. Cuba tengok muka surat 15. Ambil daripada 3 atas. Lah, ambil ke aku daripada dia. Ambil 2 daripada atas, 15 . Maka tidak sah ditanggung atas bahawasanya yang sabitah lah, perkara yang antibari itu ialah perkara yang dikendaki dengan lafaz segala perkara yang pada perkataan mereka yang berkata, mereka ni mereka yang sesat, fahaman salah. Apa perkataan mereka ni? Mengada Allah Ta'ala akan segala perkara dengan sekali kun, pada kata kun fayakun tu. Semua ada siap-siap dah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Segala perkara tu dia kata yang sabitah adalah Tuhan jadikan dengan kun. Dengan sekali kun. Walhai kita mengaji mengada dengan lapas kun pun bukan. Mengada segala perkara sekali kun pun salah. Mengada pula dengan lafaz kun pun salah juga. Lafaz kun fayakun tu bukan nak cerita kata Tuhan mengada sesuatu dengan kalimah kun. Nak cerita kata Tuhan ni kehendak dia tak terhalang, tak tergalang. Apa Tuhan yang kehendak nak jadi dengan tidak ada terhalang sedikit pun. Tuhan buat dengan isti'arah tamsiliyah, buat bandingan, seolah jadi dengan kata. Wahal bukan jadi dengan kata, jadi ikut sifat qudrah, bukan ikut sifat kalam. Ta'aluk kalam, ta'aluk dilalah. Ta'aluk qudrah, ta'aluk ta'thir. Mengada ikut qudrah, bukan mengada ikut kalam. Bukan mengada ikut kun. Cuma ayat kun fayakun tu isti'arah tamsiliyah. Tuhan nak cerita kata perbuatan dia tu sur'atil ijabah. Segera jadi, seolah kata jadi. Tapi bukan buat dengan kata. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Ini pula dia kata mengada segala perkara tu ayat sabitah adalah. Dengan lafaz kun, maka sekalian perkara telah ada semuanya sama sekali. Ada siap-siap dah. Kalau gitu, Tok Wan dengan cucu ada siap dah. Cuma timbul Tok Wan dulu. Baru timbul cucu. Lepas tu sembunyi tahu mana, tak tahulah. Hidup ada siap-siap dah. Itu menyalahi dengan akal dan nakal. Menyalahi. Lepas tu, pasal apa timbul, mula-mula timbul yang ni dulu. Mula-mula Tok Wan dulu. Lepas Tok Wan bapak pula. Bapak cucu pula. Katanya yang berdatang-datangi tu. Ini kata orang sesat ni lah tu. Kata orang yang etiqat yang salah tu. Dan yang berdatang-datangi itu mazahir jua, menimbulkan yang tersembunyi saja. Itu. Jadi tak sah tu, ilat tidak sah. Tak sah ditanggung, tak sah kita jadikan lafaz segala perkara pada perkataan tu. Sebab apa tak sah? Kerana bahawasa mengada itu daripada ta'aluk qudrah yang tanjizi hadis. Mana baru jadi mengkendaki pada sedia kala. menjadi pada masa imkan, bukan pada masa sedia kala. Yang tanjizi hadisnya ta'aluk iradah. Ta'aluk iradah ni ta'aluk suluhi dan tanjizi. Tapi qadim lah. Tanjizi qadim. Mana Tuhan cadang siap-siap dah. Kehendak dah siap-siap pada sedia kala.
menjadi pada masa imkan, bukan pada masa sedia kala. Bertentang ia ta'alluq qudrah tu dengan ta'alluq iradah. Tuhan kendak sesuatu putih, Tuhan mengada pada masa imkan ni putih. Iaitu ta'alluq iradah tu menentukan tiap-tiap mungkin, menentu dengan setengah. Menentu setengah ni panggil ta'alluq tanjizi qadim lah. Adapun ta'alluq sulhi itu padan menentu. Ini menentu siap-siap dah pada sedia kala, menentu setengah daripada sifat-sifat seperti menentu putih taklah hitam. Dan kelakuan kelakuan yang harus atas mungkin. Tinggal lawan tu seperti hitam tak putih. Menjadi bila Tuhan kehendak panjang taklah pendek. Tinggal lawan. Maka berlawan ia perkataan tu. Kata orang berkata tu. Dengan makna perkataan yang tersebut, iaitu ini bukan dia. Maka berlawan ia perkataan tadi. Berlawan ia mana? Ia perkataan musannif kita, iaitu Tuan Syekh Ismail, bahawa mengada itu daripada ta'alluq qudrah. Berlawan ia dengan makna perkataan yang tersebut. Perkataan orang yang berkata mengada Allah sekalipun tu. Iaitu perkataan tersebut tu dengan sekalipun. Apa makna sekalipun? Yakni sama serembat, serentak. Jadi serentak siap-siap ni alam ni. Cuma kita nampak timbul tu cuma mengeluarkan saja. Mengeluarkan yang tersembunyi, itu perkataan orang yang salah tu lah. Dan lagi pula dalil lagi kata salah tu. Dan lagi pula perkataan itu. Dan lagi pula kenyataan itu. Dalil nak menunjuk atas salah perkataan orang tu. Orang yang kata mengada dengan sekalipun tu. Lagi pula kenyataan dipanggil muta'ala ilmu yang tanjizi qadim tu. Dipanggil kenyataan. Ataupun dipanggil a'yanun sabitatun. Kalau istilah tasawuf dipanggil syu'nun. Di kenyataan tu wajib sabit pada azali. Dia masuk dalam afrad benda wajib. Masuk dalam ta'rif fal wajibu ma la yadsaru fil aqli adamuhu. Jadi masuklah afrad wajib tu kenyataan tu. Wajib sabit pada azali, maka tidak bertakluk dengan yang wajib pada azali itu, dengan perkara yang wajib aqli itu. Qudrah tak takluk pada benda wajib. Apa misal bagi mudah seperti zat Tuhan. Zat Tuhan masuk tak bawah takluk qudrah? Tak masuk. Tak boleh kita kata mengada Allah Ta'ala akan zat dia, tak boleh. Meniada akan zat, tak boleh. Salah. Tak boleh kata mengada yang wajib aqli. Salah dah. Sama juga meniada yang mustahil aqli pun salah. Ataupun sebaliknya, meniada benda wajib, mengada benda mustahil, semua tu mustahil. Sama ada tahsil hasil. Kalau mengada benda wajib, mana mengada benda yang sudah ada. Mengada benda yang passion ada. Tak nama mengada. Mengada ni mengeluar daripada tak ada kepada ada. Yakni menjadikan sesuatu yang tak ada, ada. Itu mana mengeluar. Keluar bukan menurut terbit daripada sesuatu yang tersembunyi, bukan. Mereka kata mengeluar tu mana? Menjadikan sesuatu yang tak ada tu ada. Tu makna mengeluar. Kalau pergi mengada benda wajib, jadi tahsil hasil. Kata ataupun salah dah. Sebab mengada ni asal tak ada jadi ada. Benda wajib, benda yang memang ada. Seperti zat Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Tak masuk ta'alluq qudrah di situ pada benda wajib. Ataupun mengada benda wajib pun salah juga. Jadi pada terbertukar hakikat. Hakikat benda mesti ada, boleh jadi tak ada. Boleh tak ada pula. Tu mustahil. Sama juga mengada benda mustahil, bertukar hakikat. Meniada benda mustahil, tahsil hasil. Mustahil belaka tu. Jadi, qudrah Tuhan tak bertakluk pada benda wajib dan benda mustahil.
Cuma bertakluk pada benda jaiz saja. Benda mungkin. Masuk ayat innallaha ala kulli syai'in qadirun ay minal mumkinat. Daripada mungkin, bukan minal wajibat wal mustahilat. Bukan daripada benda wajib, bukan benda mustahil, tak masuk takluk qudrah. Muta'alaq bagi qudrah. Jadi kenyataan dipanggil muta'alaq ilmu itu benda wajib. Kalau itu tak masuk takluk qudrah. Tak boleh kata mengada segala perkara yang ni ayat sabitah. Sekalipun salah tu. Tu. Maka dengan perhati pada ini wajah. Tu. Nyata salah perkataan yang tersebut. Perkataan mereka yang berkata mengada dengan sekalipun tu. Ini masyhur lah ni pada zaman Tuan Syekh Musannif ni. Masyhur sangat perkataan ni. Dibawa oleh siapa? Tu. Daripada orang-orang yang meniru, menyurah, menghurai pada tasawuf dengan tidak tahqiq pada belajar saja. Titik ilmu apa pun dia kena belajar. Kalau ilmu buat bom lama dah meletup. Makan diri mati dah orang buat tu. Nak tiru orang buat bom dia nak buat bom. Tu. Hak tu benda hissi nampak terang-terang mati dah orang tu. Tak ada sudah bom dia tu. Kalau ilmu agama ni orang tengok tak nampak salah apa, tak nyata salah, tak nampak nyata rosak sebab benda maknawi. Tu. Baik. Ni menyuruh pada ilmu tasawuf dengan tidak tahqiq pada belajarnya tasawuf. Dan tidak meraihkan dalil-dalil aqli dan dalil naqli. Hak dalil aqli tu. Hak saat kita bahas dalil aqli. Dalil naqli pula tu. Tuhan cerita dalam Quran. Tuhan jadikan suatu ni seperti Tuhan jadikan manusia ni. Daripada mula nutfah. Thumma ja'alnahu nutfatan. Tuhan jadikan manusia min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan. Allah dengan thumma. Tuhan jadikan anak cucu Adam ni asal daripada nutfah. Fi qararin makin. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan nutfah tu 'alaqah pula. Tuhan jadikan darah. Ada nampak ada bersusun satu lepas satu, lepas satu. Bukan sama serembat. Tu. Fa khalaqna al-'alaqata mudghah. 'Alaqah jadi mudghah pula. Tu. Tuhan jadikan lepas satu, lepas satu. Daripada benih jadi pokok. Tu. Nampak tak bertingkah satu-satu. Tu dalil naqli belaka tu. Tu. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kami jadikan mudghah tu tulang pula. Fa kasawnal 'idhama lahma. Kami pakaikan, kami balutkan tulang tu daging. Tu atas dengan summa tu. Atas dengan pak tu summa. Tu tanda kata Tuhan jadikan suatu ni berdatang-datang. Bukan sama serembat. Bukan sama serentak. Ini Tuan Syekh Ismail nak bahas dalam kitab ni apa yang berlaku pada zaman dia. Zaman kita pun ada juga orang macam ni. Orang yang mengaku macam ni. Tuhan mengada sekalipun ni. Cuma dia tak terang sangat main mengajak. Tapi ada orang bawa macam ni. Dalil naqli dan aqli yang menunjuk keduanya dalil aqli dan naqli atas bertingkah ni tak sama serembat lah. Atas berurutan. Tak sama serentak. Dan didapatkan dengan mata kepala kita musyahadah. Tuhan jadikan lepas satu Tuhan jadi cuba tengok pokok tu. Asal daripada biji terbit. Terbit daripada biji terbit lah. Daripada Tuhan jadikan pula lah. Daripada biji tu Tuhan tumbuh, Tuhan bina pula. Bina ni Tuhan jadikan juzuk yang lain pula. Jadi batang pokok tu. Tuhan jadikan pula jadi yang lain pula lah. Tuhan jadikan. Jadi lagi besar jirim tu, lagi banyak juzuk dah. Banyaklah jirim yang bersangkut dengan diri dia tu. Itu dalil, itu musyahadah dengan mata kepala kita.
Dengan mata kepala dan hukum-hukum syarak tu. Ha. Hukum syarak ni seperti mana pada masalah harta pusaka lah. Ha. Syarat dapat harta pusaka tu tahqiq hidup waris dan tahqiq mati muwaris. Nampak tu? Tu tak sontak lah tu. Kau ni mati, kau ni hidup. Yang orang nak makan pusaka kena hidup. Orang yang nak mempesakai kena mati. Tu tahqiq sungguh. Hukum-hukum syarak tunjuk kata tak sama serentak, tak sama serembat. Kalau jadi semua serentak ke, Tok Wan sama tuan dengan cucu. Jadi macam mana cucu nak makan Tok Wan? Tak boleh. Melawankan keduanya mata kepala hukum syarak, akan itu perkataan yang adalah asalnya daripada ahli batil. Daripada ahli batil. Dhabit baca dia dengan lam. Ini hal keadaan batil tu dibaca dengan lam, tidak dengan nun, bukan ahli batin. Kalau dengan nun tak apa. Ahli batin ni ahli tasawuf lah. Ahli batil, ahli sesat. Tu. Jaga. Seperti barang disorah dalam kitab Bahrul Kalam bagi Syekh An-Nasafi. Imam Nasafi dah hurai awal-awal lagi. Salah ahli batil ni. Yang aku nak perkataan tadi. Yang kitab Nasafi Bahrul Kalam pun ada saya tahu ni. Habis. Maka tidak sah berpegang dengan dia dengan perkataan orang yang berkata. Perkataan yang sesat tadi. Dan jikalau sudah masyhur itu perkataan, sekalipun tak mesti masyhur tu betul, tak mesti. Tak mesti. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Macam tu kita nak berguru pun. Kena pergi cari orang alim sungguh lah. Jangan cari hak ramai. Kalau ramai alim tak apalah. Lah tak. Dia tengok hak masyhur. Dia tengok hak mana orang rumun, dia rumun sama. Dia tak periksa dah. Ilmu dia ni ambil mana. Mengaji mana. Betul ke. Dia akui ke tak. Dia kira siapa rumun, dia rumun sama. Tu. Lepas tu timbul lah macam-macam. Tak pelik-pelik. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, mustahil lawannya lawan bagi ilmu. Lawan mana yang melawanikan. Lawan mana diri jahil tu. Mustahil lawannya ini bermula lawannya lawan ilmu tu. Lawan sifat pengetahuan tu. Ialah mustahil. Mustahil tu khabar muqaddam. Lawannya dia mubtada muakhar. Dhamirnya kembali pada ilmu lah. Iaitu lawan tu. Ketiadaan pengetahuan seperti babuk tu. Bukan nyanyuk tak. Nyanyuk ni kalau nak buah nyanyuk, lawan bagi iradah boleh. Tak, nyanyuk. Buat satu dengan nyanyuk. Buat satu dengan tak kendak. Buat tapi tak kendak. Mayang zuhur 5 rakaat. Dia tak kendak pun tapi jadi 5. Nyanyuk. Itu lawan bagi kendak. Boleh lah ni. Bukan nyanyuk ni, babuk. Babuk ni bahasa lama dulu ni. Tuan Syekh Ismail cakap lurah fatah ni. Babuk ni tak tahu sekarang apa. Bagi babuk. Babuk ni tak tahu pasal tu. Bagi babuk. Dan lupa pun lawan bagi ilmu juga. Lupa. Asal tahu tak tahu. Itu pun pada makna jahil. Lupa ni kira jahil. Dan berpapah. Berpapah sini berpapah hati. Ini pun bahasa lama juga. Bahasa Melayu lama. Orang dah tak guna dah berpapah. Berpapah ni berpapah hati. Apa dia berpapah? Syak dan zan dan waham. Tu tafsir bagi berpapah. Ini tafsir dengan bahasa Arab pula. Kita kerti Arab pula. Melayu tak kerti dah. Nak kena tafsir bahasa Melayu dengan Arab. Pelik tak? Kita seorang Melayu. Nak kena tafsir bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Pasal apa? Pasal kita ada isti'amal hak tu. Hak tu yang masyhur. Hak tu yang dipaham. Walaupun asal dia bahasa Arab. Hak Melayu tak faham dah. Ini tafsir bahasa Melayu dengan Arab ni.
Syak dia panggil berpapah hati. Dan zon pun berpapah hati. Waham berpapah hati. Cuba tengok nombor di luar kitab tu, di tepi kitab tu, luar kotak tu, nombor 7 tu. Kita baca luar sikit tu. Qauluhu berpapah, iaitu jangka hati akan dua hukum, nafi suatu dan isbat suatu. Kita berpapah. Belah nu dan belah ni. Bukan yakin tak? Kalau yakin, sepatah tu ya. Tak ada lawan dah. Tak ada lawan. Barang yang tak ditanggung atas lawan dia. Tak ada belah lawan. Duk belah. Yakin belah ada ataupun yakin tak ada dia. Yakin. Tak ada lawan dia. Hak ni iaitu jangka hati akan dua hukum. Nafi suatu dan isbatnya. Maka jika jangka keduanya atas jalan bersamaan. 50-50. Nafi pun 50, isbat pun 50. Maka dikatakan baginya syak. Syak ni sama banyak. Dan jika berat salah satu daripada dua jangka dan kuatnya, berat salah satu. Dan kuatnya tu nak tafsir bagi berat. Kuat salah satu. Dan ringan yang satu lagi. Dan lemah tu nak tafsir bagi ringan. Ringan dan lemah. Sama ada jangka itu nafi atau isbat, maka jangka yang berat dan kuat itu zon namanya. Jadi zon ni bukan mesti isbat saja. Zon belah nafi pun zon juga. Kuat sangka Zaid datang. Itu kuat belah isbat. Kuat sangka Zaid tak datang. Itu kuat belah nafi. Jadi tetap nama zon. Zon ni sama belah isbat ataupun belah nafi. Asal kuat saja, kuat sangka seperti 70%. Yang sebelah sana 30 saja. Hak 70 tu dia panggil zon. Sama ada zon belah nafi ataupun zon belah isbat. Jangan kita sangka kata zon ni belah isbat semata. Tak. Zon ni belah nafi pun zon, belah isbat pun zon. Sebab tu kata Syekh Ismail, tu. Sama ada jangka itu nafi seperti tak datang Zaid, berat sangka Zaid tak datang, atau isbat ataupun berat sangka Zaid datang. Nama dia zon lah. Dan jangka yang ringan, hak 30% tu. Hak ringan tu, dan lekeh itu waham. Sama ada waham tu belah ringan, belah nafi, ataupun waham belah isbat. Bila kita zon Zaid datang, tentu waham tak datang. Bila kita zon Zaid tak datang, tentu waham datang. Tu. Mana waham dengan zon ni diberingkai tu. Tiap-tiap ada zon itu, ada waham situ. Bila zon belah nafi, waham tentu belah isbat. Itu. Jangan kata waham belah nafi semata, tak. Zon belah isbat semata, tak. Dia boleh makan dua-dua belah. Baik. Maka diketahui daripada ini surahan yang tersebut tadilah, bahawasanya waham itu menyertaikan zon pada masa yang satu. Tiap ada waham di situ, tentu ada zon. Seperti bila zon ni dia lebih lah. Seperti 60, 70, kita buat itu. 50 tu sama banyak. Tentu ada syak, tu ada waham situ. 70, 30. Kalau 70 tu belah isbat, datang Zaid, tentu waham dia tak datang Zaid. Macam tu lah. Dia bersota. Kerana keduanya bertambat-tambatan. Bukan dia. Ada. Bertimbang-timbangi, bukan. Kerana keduanya bertimbang-timbang. Kita buat neraca tu, dia bertimbang. Mana hak berat, dia panggil zon, hak ringan panggil waham. Hak berat. Hak ringan. Itu dia bertimbangan.
yang boleh diketahui dengan dia berat ringan salah satu. Demikianlah istilah mereka itu, ni istilah ulama usul fiqh lah ni. Maka manakala nyata bagi engkau ini takrir, ini surahan, maka nyatalah tidak elok perkataan mereka yang berkata zon itu berat sebelah ada, ringan sebelah tidak ada. Zon itu berat sebelah ada, ringan tidak ada. Dan waham itu berat sebelah ketiadaan, ringan sebelah ada, bukan. Bukan gitu. Zon ini makan dua belah juga. Kadang zon belah ada, zon belah tak ada, boleh. Sama juga waham. Ringan belah ada, ringan belah tak ada, boleh juga. Kenapa? Kerana tak elok tu. Tidak elok perkataan mereka yang berkata tu kerana memberi faham itu perkataan akan bahawa setiap satu daripada zon dan waham itu perhimpunan dua jangka yang bertambatan dengan nafi dan isbat, yang berat dan ringan. Sebab nak hukum kata berat dan ringan. Dan akan bahawasanya zon tidak bergantung dengan nafi. Itulah dia salah tu. Padahal zon juga bergantung dengan nafi atas jalan berat. Kadang-kadang bila dia berat, sangka kata tak main pun dia juga berat dengan nafi. Zon juga nama dia. Dan bahawasanya waham itu tidak bergantung dengan nafi atas jalan ringan. Padahal isti'amal mereka itu ulama usul fiqh lah, tidak menentukan muqabilnya juga, hanya ada semuanya itu. Maka nyata daripada kalam tersebut itu bahawasanya syak dan waham dan syak dan zon dan waham itu bahagian-bahagian berpapah hati kata. Wallahu a'lam. Ni berpapah ni bahasa Melayu lama. Itu syak atau zon atau waham. Jadi syak, zon, waham pun pada makna jahil juga. Lawan bagi ilmu itu jahil. Itulah syak, zon, waham. Bila syak tu dah nama jahil dah. Zon pun nama jahil, waham pun nama jahil. Dan terlintas itu khatir, lintasan hati pun pada mana jahil. Maha suci Allah, maha sucinya Ta'ala daripada sekalian mana? Daripada ketiadaan pengetahuan seperti babuk, lupa, berpapah hati dan terlintas hati tu. Dan daripada ketiadaan meliputi ilmunya akan tiap-tiap perkara. Tuhan tak mengetahui benda yang juz'i, Tuhan tahu benda ijmal saja. Tuhan tahu cara borong saja, tafsir Tuhan tak tahu. Tu pun makna jahil juga. Habis. Dari atas mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan ketiadaan pengetahuan tu. Kerana jikalau tiada ada baginya Ta'ala pengetahuan, sifat pengetahuan, mabda' bagi ta'aluk ni, yang boleh ketahui bagi ta'aluk, ia Allah. Dengan pengetahuan ni tarkib ahli-sunnah wal jamaah. Alimun bi'ilmihi. Tuhan tu yang mengetahui dengan ilmunya, ilmunya. Ilmu tu dipanggil sifat. Akan satu-satu perkara. Tengok sini. Satu perkara ni bagi tadilah muta'alaq bagi ilmu. Daripada perkara-perkara yang tiga macam itu. Daripada perkara mana? Perkara yang wajib, perkara mustahil, dan perkara yang harus. Tapi afrad dia banyak lah. Kalau Tuhan tak tahu, nescaya tak dapat mengkendaki. Tentu Tuhan tak mengkendaki. Saya tak tahu. Tak mengkendaki ya Allah. Kok sifat pengetahuan, kok sifat iradah dia. Dan tak dapat menentu. Tu nak tafsir bagi mengkendaki ni makna menentu. Takut faham kata mengkendaki makna berhajat. Itu mustahil Tuhan. Mengkendaki makna berhajat tu mustahil. Kehendak tu mana menentu. Tuhan menentukan Z ni putih. Tentu Z ni tinggi. Tu kehendak mana menentu. Bukan kehendak mana berhajat. Mengkendaki dan menentu dengan iradah hanya sifat.
Menentu mengendaki akan suatu daripada mumkinat. Dengan sesuatu mengendaki seperti putih Zaid, hitam Zaid. Tu. Maka jika tidak mengendaki, tak mengendaki Allah Ta'ala dan menentu ataf pada mengendaki. Dengan iradah dia akan suatu daripada mumkinat. Nescaya tak dapat mengadakan dia. Bila Tuhan tak kendak, Tuhan tak mengada. Dengan kudrahnya tu kata sebab mengada ni setentang dengan ta'alluq iradah yang tanjizi qadim. Mengada pada masa imkan. Dan jika tidak mengada akan mungkinat. Nescaya tak dapat ada alam ini. Padahal tak ada alam ini mustahil. Sebab apa? Kita musyahadah dengan mata kepala kita, alam ni ada. Dan itu tak dapat ada alam ini menyalahi waqi', menyalahi diri pekerjaan. Kerana sabit lawan apa? Lawan tak ada alam tu. Iaitu adanya ada alam. Maka tak dapat tiada daripada qudrah, sifat qudrah. Dan iradah, sifat iradah Tuhan. Dan ilmu, sifat ilmu Tuhan. Itu nak menyabitkan ada sifat ilmu. Inilah pada kata jikalau tu, dalil ada pengetahuan pada Allah Ta'ala dan istihalah, dan dalil istihalah. Satu dalil menunjuk atas dua madlul. Seperti alam ni dalil. Sebab alam ni kita musyahadah. Alam ni dalil. Ada pengetahuan bagi Allah. Dan alam juga dalil. Tak jahil Allah. Itu istilah lawan. Istihalah taklah lawannya lawan pengetahuan. Tu satu dalil menunjuk atas dua madlul. Bukan alam dalil sebagai jahil tak. Jaga-jagalah kita. Kalau kita dah reti ni tak apa dah. Kalau kita jumpa lafaz kata dan wajib atas mukallaf mengetahui akan dalil segala yang wajib dan dalil segala yang mustahil. Apa dia? Dalil bagi istihalah. Bukan dalil mustahil, kena tanggung itu. Sebab benda mustahil bukan ada dalil. Sebab alam ni bukan dalil atas pekak Tuhan tak. Alam dalil atas tak pekak Tuhan. Alam dalil atas tak jahil. Bukan dalil atas mustahil. Tu. Habis yang ke-9 qudrah. Apa dah? Situ kita mungkin. Tak apalah tajuk besar ni. Yang ke-9 qudrah artinya berkuasa. Jagalah yang dulu ni. Yang dulu tu jaga. Orang-orang yang bawa perkataan pelik-pelik tu dia duk suluh dengan ayat sabitah tu lah tu. Jaga. Muta'ala ilmu tu. Hak tu yang makrifat jaga tu. Makrifat kata aku engkau tak tu jaga tu. Dia nak kata kita ni ada dalam Tuhan. Tu. Padahal ayat sabitah tu, mutala ilmu tu bukan benda wujudi. Tu, mutala ilmu. Bukan kita hak kharijiyah ni bukan. Tu jaga tu. Jaga-jaga perkataan tu. Banyak sangat tu orang nak bawa pergi situ tu. Lepas tu dia mereka punya macam kita nak marifah nak kenal hukum sifat Tuhan. Lepas nak marifah nak kata kita ada dalam Tuhan. Oh sudah kacau tu. Tu. Diheret ayat sabitah tu. Jaga-jaga muta'ala ilmu tu. Yang tajir qadim tu. Jaga tadi panjang lebar tu apa nama Tan Syekh Ismail. Jaga tu perkataan yang batil tu. Allah Subhanahu wa taala a'lam.